Selamat pagi dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 25 November. Bersama saya, Debbie Amanda Padan. Pelancaran tekstil batik linut berpotensi menjadi produk signature khususnya di Miri. Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, inisiatif ini antara lain untuk meningkatkan tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu industri pelancongan berkait rapat dengan kebudayaan yang berlatar belakangkan masyarakat asal negeri ini. Justru ia dapat berdaya saing selain mampu di pasar serta diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Tekstil Batik Linut di Miri. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari turut mencadangkan penggiat industri batik linut menggunakan perisian berkaitan untuk mencipta reka bentuk yang berinovatif dengan kepelbagaian corak sekaligus menggalakkan penggunaan teknologi digital. Batik linut Sarawak ini adalah hasil rekaan Sarawak sendiri yang unik dan merupakan satu lagi produk kebanggaan masyarakat negeri ini. Sementara itu, Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Sebastian Ting berkata, tekstil batik linut menggunakan linut atau pati daripada pokok sagu yang mudah didapati di Mukah selain merupakan makanan tradisional bagi masyarakat Melanau. Batik linut tekstil kini dihasilkan oleh sebuah syarikat usahawan kraf berdaftar di bawah Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia. Sarawak berharap prosedur operasi standard SOP semasa berkempen pada Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak ke-12 akan mengambil kira keadaan pedalaman Sarawak khususnya kawasan yang tidak mempunyai liputan internet. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas memberitahu SOP tersebut perlu relevan dengan keadaan semasa kerana Sarawak mempunyai bentuk muka bumi yang akan memberi satu cabaran besar kepada pihak yang menguatkuasakan SOP berkenaan. Di Sarawak, kawasan kita luas, kita ada 6,000 rumah panjang dan kampung. Bertuburan dalam 124,000 square kilometers. Dan ini maknanya satu cabaran kepada jabatan ataupun pada pihak yang menguatkuasakan SOP tersebut. Beliau menambah dengan SOP yang ketat walaupun agak sukar untuk dilaksanakan di Sarawak, beliau yakin pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak SDMC menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mengeluarkan SOP yang membolehkan PRU DUN Sarawak berjalan dengan lancar. Dato' Amar Douglas Ugah memberitahu demikian kepada RTM sebelum menjadi tetamu program Randau Pembansang terbitan YFM di RTM Kuching. Tempoh berkempen selama 12 hari yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak ke-12 adalah mencukupi untuk calon yang bertanding mengetengahkan isu berkaitan soal perancangan, penambahbaikan serta pembaharuan yang akan dibawa sekiranya dipilih sebagai wakil rakyat yang baharu. Penolong Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Datuk Muhammad Fadzil Abdul Rahman berkata, tempoh tersebut seharusnya digunakan dengan sebaik mungkin oleh calon bagi menarik kesokongan dan keyakinan rakyat terhadap mereka. Tegasnya kelebihan tempoh berkempen yang panjang calon atau parti seharusnya mengelak untuk menimbulkan provokasi yang boleh mengganggu ketenteraman hingga menyebabkan proses berkempen menjadi tergugat atau menyebabkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Ini termasuk pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP yang akan diumumkan oleh SPR kelak. Jadi tanggungjawab pada ahli-ahli politik yang akan berkempen nanti untuk memastikan bahawa pengikut-pengikut mereka dan juga calon-calon dan rakan-rakan mereka yang akan bertanding nanti mengingatkan kepada semua penyokong-penyokong mereka supaya tetap mematuhi peraturan.
Profesor Datuk Fazil menyatakan demikian kepada RTM di Kuching. Dalam pada itu, beliau berpandangan kelonggaran wajar diberikan kepada parti-parti yang bertanding untuk melakukan aktiviti kempen secara bersemuka di kawasan luar bandar dengan pematuhan kepada SOP yang akan ditetapkan. Ia berdasarkan faktor capaian internet di kawasan pedalaman di Sarawak yang mungkin kurang memuaskan berbanding di kawasan bandar. SPR menetapkan 18 Disember sebagai hari pengundian PRU DUN Sarawak ke-12, manakala 6 Disember untuk hari penamaan dan 14 Disember bagi hari pengundian awal. Orang ramai yang telah terlepas tarikh janji temu bagi dos penggalah vaksin COVID-19 boleh menghubungi Pusat Pemberian Vaksin PPV Awam, Klinik Kesihatan Kerajaan atau klinik swasta yang telah ditetapkan atau mana-mana klinik kesihatan yang terdekat untuk mendapatkan tarikh janji temu baharu. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media berkata, tarikh janji temu baru akan diberi mengikut kekosongan slot yang ada seawal hari mereka menghubungi PPV berkaitan. Keputusan tersebut dibuat susulan rungutan orang ramai mengenai tarikh janji temu bagi dos penggalak yang lambat diterima melalui aplikasi MySejahtera dan menyebabkan mereka terlepas tarikh janji temu tersebut. Dalam pada itu, JPBN menggesa orang ramai untuk sentiasa memeriksa tarikh janji temu di MySejahtera ataupun boleh menghubungi mana-mana PPV yang telah disenaraikan untuk mendapatkan janji temu pada waktu pejabat. Ini sekaligus akan memudahkan kontrol walk-in dilaksanakan. Sejak pemberian dos penggalak bermula pada 13 Oktober lepas di Sarawak, seramai 570,616 orang telah menerima dos penggalak setakat Selasa. Pembinaan jalan dari Sibu ke Kapit bukan sahaja menghubung masyarakat setempat, malah turut membuka peluang ekonomi kepada penduduk. Menelan kos hampir 800 juta ringgit, pembinaan jalan Kanawit, Song dan Kapit sepanjang 101 km memberi impak yang amat besar kepada masyarakat keseluruhannya. Wartawan Madelina Jawai Stephen ada laporannya. Projek pembinaannya bermula dari Jambatan Kanawit ke Kapit melibatkan 3 pakej. Komponen utama ialah pembinaan 3 buah jambatan dengan standard R3. Atas keprihatinan Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, jalan ini dibuka kepada pengguna pada Oktober tahun lepas ketika beliau dalam ekspedisi bermotosikal Sibu Kapit. Ia menjadi pemangkin kepada pembangunan di kawasan sekitar termasuk Kanawit dan Song sekaligus meningkatkan taraf ekonomi penduduk. Bakau reklusin sera subah dekumai robula, dekumai renadai, dekumai kena politik aja. Tayang dia tu jalannya udah cukup nyata. Jadi dia tu udah lantang lah rakyat. Bisa tidak hari serikai, hari Sibu, ngemai buah, ngemai una, ngemai ketam, dan yung tidak ngagai Kapit. Jadi Kapit tu pin ngau suang pin nak kurang ga nganyung buah dabai gakin. Jadi interaksinya antara pasar-pasar atau kepekan-kepekannya udah maju nar. Pemansal di menua Kapit udah bisa jauh berubah hari subah. Seberai balai polis subah kampung dia tu jadi pasal semua. Lili pun udah jadi negeri, bisa tempat rekreasi di Kapit tau. Kini pergerakan mereka tidak lagi terbatas seperti sebelum ini yang hanya bergantung kepada pengangkutan sungai untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Ya bisa senang ke lepas nak berebut-rebut depan ekspres uliah Duren lemai pun uliah nanti kami ngeno ekspres mesti pasal pagi lah awal pagi. Bisa ya lepas saya datai kita bisa mai sayur bisa dijual rebak Kapit tau.
Pembukaan Jalan Sibu Kapit ini juga memberi peluang kepada pengusaha van tambang meningkatkan pendapatan harian mereka dengan menghantar penumpang ke daerah Song, Kanawin dan juga Sibu, tidak seperti sebelum ini yang hanya di sekitar Kapit. Udah bisi jalai, pendapatan kami bisi mana ge, tal kami itu tadi nitiah kegeliran, laba kami itu dalam persatuan. Sari itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nanti bisi lebih ya, di masuk nomor 4, kanya kami itu. Dalam sehari uliah bisi 300,500 lah. Mansang pulai banyak. Oh. Sekali sehari aja. Nitiah geliran semua kami itu. Walaupun Kapit kini mengalami banyak perubahan, namun masih banyak kemudahan dan infrastruktur lain yang perlu dibina demi merapatkan jurang di antara bandar dan luar bandar. Medalina Jawai Steven, RTM. Pengundi di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Saribas diseru memberi sokongan kepada Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB dan Gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12. Penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Saribas Muhammad Razi Sitam berkata, ini dapat dilihat Parti PBB merupakan tulang belakang Sarawak dalam memacu pembangunan negeri ini. Muhammad Razi Sitam mahu Parti PBB sentiasa berjuang menjaga hak Sarawak. Katanya pelancaran jentera wanita PBB bagi Dun Saribas bersiap siaga menghadapi untuk pilihan raya kali ini. Program anjuran wanita PBB Dun Saribas itu turut disertai oleh 100 tetamu lain. Antara pengisian program ialah ceramah berkaitan peranan wanita PBB bersempena PRU Dun Sarawak ke-12. Baik, sekian berita pagi Sarawak. Sehingga berjumpa lagi, saya Debbie Menapadan. Salam hormat.